Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, pendengar, penonton yang berada di mana sahaja. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa 17 Ogos 2021 Masihi bersamaan 8 Muharram hari ini, 8 Muharram 1443. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk surah yang berikutnya, surah yang baru, surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Surah ini adalah surah Makkiyah yang di dalamnya terkandung 44 ayat. Dinamakan dengan surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij makna tempat naik. Tempat naik. Kerana dimulakan surah ini iaitu pada ayat yang keempat. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaih. Iaitu naiknya malaikat dan Jibril kepadanya. Merujuk kepada kalimah Ma'arij dalam ayat yang keempat. Jadi surah ini banyak menceritakan tentang gambaran hari kiamat dan kedahsyatannya. Kemudian disebut juga tentang sebahagian daripada azab neraka yang dahsyat. Sifat orang-orang mukmin yang sentiasa salat dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah yang lain. Jadi antara isu yang akan dikupas hari ini, untuk kita ambil hari ini untuk ayat pertama hingga ayat ke-7 jika sempat dah. Itu pertamanya, orang-orang kafir bertanya bilakah datangnya azab. Ini pertanyaan mereka ni bukan pertanyaan untuk tahu, tapi pertanyaan dalam bentuk macam mempersendakan. Kalau kamu menyebut azab, kata mereka kepada Nabi SAW, bilakah azab itu akan muncul, akan datang. Kemudian azab yang dijanjikan benar-benar akan menimpa golongan yang kufur. Yang ketiga, Allah Ta'ala mempunyai tempat-tempat naik, iaitu ketinggian dan tingkat-tingkat di langit. Kemudian yang keempat, kesusahan dan azab di akhirat yang sangat berat. Dan yang kelima, Nabi diperintahkan untuk bersabar atas pendustaan orang-orang kafir dengan sabar yang cantik. Fasbir sabran jamila, pada ayat yang ke-5. Jadi kita baca dululah untuk muqaddimah surah ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا
Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Seorang yang datang bertanya, sa'ala yas'al, bertanya oleh sa'il, oleh seseorang yang bertanya, ataupun boleh juga sa'ala yas'al maknanya meminta. Ada seseorang yang datang meminta untuk bertanya. Ia merujuk kepada orang kafir lah, tentang azabin waqi', azab yang akan berlaku, waqi', sesuatu yang waqa'a, berlaku, lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir, laisa lahu, tiadalah baginya, bukan bagi orang kafir, bagi azab itu, dafi', yang dapat menahannya, yang dapat menyekatnya. Jadi dhamir hu, laisa lahu, bukan kembali kepada orang kafir. Kalau pada orang kafir jadi laisa lahum, lil kafirina laisa lahum, sebab kafirin itu dalam bentuk jamak muzakkar. Jadi dhamir hu kembali kepada azab. Nak tahu kenapa kembali kepada azab, dia kena rujuk dalam surah yang lain. Nanti lepas ni kita tengok, dia ada kaitan dengan surah At-Tur. Minallahi dzil ma'arij. Azab itu datangnya daripada Allah yang memiliki ma'arij, tempat-tempat naik. Ini banyak tafsirannya, kita akan lihat nanti. Ma'arij yang menjadi nama bagi surah ni. Ta'ruju. Ta'ruju maknanya tas'ad, naiklah. Araja ya'ruj maknanya naik. Malaikat dan juga roh di sini malaikat Jibril naik menghadap kepada Allah. Ilaihi itu merujuk kepada ilallah. Fi yaumin, pada satu hari yang kadarnya 50,000 sanah, 50,000 tahun. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi supaya fasbir sabran jamila, bersabarlah kamu dengan sabar yang baik, yang cantik. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka ini orang-orang kafir melihat azab itu masih jauh. Maksudnya mustahil ia berlaku. Wa narahu qariba, dan kami melihatnya dekat. Dekat ni maknanya pasti terjadi. Sa'ala sa'ilun. Sa'il itu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kalau ikut kaedah riwayat hafaz, betul kena baca cukup kadar mak dia lah, wajib dimatkan. Kemudian ta'arujul malaikah pun mak wajib muttasil juga, malaikah. Fi yaumin, ada sedikit ada gunnah, dengung situ pada hukum ikhfa hakiki. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsin. Khamsin. Jangan baca khamsin. Huruf yang perlu kita sebut dengan tebal, huruf isti'la, maka kena cukuplah dia punya sifat ketebalannya. Khamsina, bukan khamsina. Sebab orang Melayu dia kebanyakannya dia tak boleh sebut huruf isti'la. Hari ini Selasa, esok Rabu, lusa hari Khamis, bukan Khamis, Khamis. Kalau kita belajar bila bahasa Arab, wahid, isnan, thalatha, arba'ah, khamsah, bukan khamsah, khamsah. Jadi kena sebut kha, bukannya kha. Qaf bukannya ka. Jadi sifat isti'la pada huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha, huruf kha. Orang Melayu susah nak sebut. Itu yang kadang-kadang kalau kita dengar setengah tu, oh saya datang pejabat agama pergi jumpa tuan kadi. Kita kata bukan kadi, qadhi. Ia nak sebut qa tu tak boleh, jadi kadi juga, jadi kadi. Kita orang Melayu, insya-Allah lidah kita lebih lembut berbanding dengan setengah tempat. Kalau di benua Afrika, di benua India, ada orang tak boleh sebut huruf isti'la. Orang Pakistan kalau pernah dengar azan je lah, India. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak boleh sebut illallah, illallah. Itu tak apalah, lidah dia orang macam tu. Tapi kita orang Melayu kena sebut dengan betul. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukannya la ilaha illallah. Puncanya kerana sifat tafkhim pada lam lafzul jalalah tu, ada sebahagian manusia yang tak boleh sebut dengan betul. Itu tak apalah, dimaafkan. Tapi selagi kita boleh sebut dengan betul, kita cuba latih untuk betulkan sebutan. Khamsina, kha. Fasbir, fas, sa tebal,
Bir nipis ke ra, tarqiq ra. Bukannya fasbir, fasbir tak. Fasbir, fasbir, fasbir sabran jamila, sabran ram bukan ren. Ada orang kampung, orang tua lah saya pernah dengar. Ron dibaca dengan ren, fasbir sabran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita kata bukan ren, ron. Yang betul dengan lisanun arabiyyun, dengan lidah Arab adalah ron, bukan ren. Innahum yarawnahu ba'ida, itu tak ada masalah. Hu itu pada maksilah qasirah. Wa narahu wa tidak, innahum yarawnahu ya maksilah qasirah situ, tetapi wa narahu qariba, hu tu tak dipanjangkan yang kedua sebab dia bukan maksilah qasirah. Itu kena faham dia punya kaedah dia. Baik. Dalam ayat pertama Allah Ta'ala memberitahu datanglah seseorang yang sa'il, orang yang bertanya ataupun orang yang meminta. Sa'ala boleh jadi dengan maksud meminta. Meminta ya boleh. Seperti dalam ayat di akhir surah Ad-Duha. Wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa ammas sa'il, sa'il, kalimah sa'il mana adapun orang yang datang meminta, janganlah engkau herdi ataupun engkau halau. Sa'il maksud meminta. Sa'il daripada sa'ala, fi'ilnya sa'ala yas'alu, tukar kepada isim fa'il jadi sa'il. Sa'il kalau isim maf'ul jadi mas'ul. Sa'il juga dengan maksud orang yang bertanya. Sa'ala bertanya. Kita boleh lihat ayat dalam surah surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi, kalimah sa'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini berkenaan dengan doa, muka surat 28 ayat 186. Muka surat 28. Ayat 186 bawah sekali, page tu muka surat tu bawah sekali. Wa idza sa'alaka, sa'ala. Ada perkataan sa'ala. Apabila sa'alaka, bertanyalah kepada engkau. Sa'ala yas'al, bagi soalan. Soal. Apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, maka Allah Ta'ala beritahu fa inni qarib. Jadi situ ada kalimah sa'ala. Sa'ala di sini dengan maksud bertanya ataupun menyoal. Baik. Satu lagi, kalau kita baca dengan ni, kita main dengan bahasa dulu. Bahasa sebab mungkin para jemaah yang tak biasa belajar bahasa Arab, ialah dapat buka minda sikit. Mungkin kawan-kawan kita yang dah belajar bahasa Arab, ini boleh kita review balik, kita boleh perbaharui balik. Sa'ala kalau kita buang hamzah tu dia akan jadi sala. Sala yasilu makna benda yang mengalir. Sesuatu yang sala yasilu. Jadi as-sa'il dia punya isim fa'il dia boleh dua, sama ada benda yang bertanya, orang yang bertanya, orang yang meminta, ataupun sa'il dengan maksud benda yang bersifat mengalir. Mengalir ni macam air darah tu dia cecair, dia mengalir. Daripada sala yasilu. Dia punya fi'il dia lain lah, tapi isim fa'il dia sama. Baik. Jadi pentingnya kita faham kedudukan bahasa dalam ayat tu supaya dari segi terjemahan tu dia tidak lagi lah. Tapi itu tak ada masalah, kita boleh rujuk dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar untuk kita tahu maksud yang dikehendaki daripada perkataan tu. Jadi datang seseorang yang tak diberitahu siapa namanya, cuma Allah Ta'ala sebut sa'il. Mereka datang untuk tanya bilakah berlakunya azab. Dalam ayat ini walaupun tak disebut mereka ni bertanya kerana minta supaya azab tu disegerakan, tapi dapat difahami pertanyaan ini dengan maksud mereka seperti mencabar Nabi supaya azab yang Nabi sebut tu disegerakan kedatangannya. Kononnya azab tu tak mungkin berlaku. Tetapi di sini terdapat suatu makna yang terkandung dalamnya yang ditunjukkan oleh huruf ba pada bi'azabin waqi'. Sebab dalam bahasa Arab sebenarnya azab di situ menjadi objek kepada pertanyaan. Kalau dibuang ba, haraf ja pada ba itu, dia akan jadi sa'ala sa'ilun
dia boleh tukar jadi maf'ul bih. Azaban waqi'an, datanglah bertanya oleh seorang bertanya. Bertanya tentang apa? Bertanya tentang azaban waqi'an, azab yang berlaku. Tetapi disebabkan perkataan azab di sini dimulakan dengan bi, maka tak jadi maf'ul bih lah. Itu kaedah bahasa Arab begitu. Macam dalam hadis ketika kali pertama Jibril datang kepada Nabi di Gua Hira, Jibril suruh Nabi baca, Iqra, bacalah. Nabi jawab, ma ana biqari'. Dia ada ba situ. Ma ana biqari'in. Ya, aku bukanlah seorang yang tahu membaca. Ataupun maknanya lastu qari'an. Lastu, bukanlah aku ni seorang yang boleh baca. Aku tak pandai baca. Lastu qari'an. Kenapa Nabi tak kata ana la aqra'? Dia tak guna fi'il mudhari'. Aku tak membaca, tak boleh baca. Tapi dia guna dalam bentuk isim fa'il yang didahului dengan ba. Itu dari segi bahasanya begitu. Dia kata ma ana biqari'in. Di sini sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'. Baik. Maknanya mengandungi di sini dalam konteks ini mengandungi maksud mereka minta disegerakan. Mana yang ditunjukkan adalah bahawa seorang yang datang meminta atau datang bertanya disegerakan azab yang bakal terjadi. Perkara ini disebut dalam beberapa ayat yang lain. Contohnya kita boleh rujuk ayat di awal surah An-Nahlu. Awal surah An-Nahlu. An-Nahlu ni surah yang keberapa? Surah yang ke-16. Ayat pertama. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah datanglah perintah Allah. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah datanglah perintah Allah. Perintah di sini janji Allah. Iaitu akan berlakunya azab. Antaranya telah dekatlah kiamat. Fala tasta'jiluh. Maka jangan kamu tergopoh gapah minta disegerakan azab tu. Tapi orang kafir yang degil sebab mereka memilih untuk kufur, untuk engkar. Jadi bila Nabi beritahu orang yang engkar akan diazab, lalu mereka bertanya bila azabnya. Itu pun kita dah bincang dalam ayat surah apa itu, surah Al-Mulk. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya bilakah datangnya janji yang kamu sebut itu. Maksud janji waktu kedatangan azab dan berlakunya bencana ke atas mereka. Jadi mereka minta supaya disegerakan azab. Ini masalah yang berlaku kepada manusia yang ada sifat istijal. Sifat istijal, sifat ajalah, sifat gopoh, tak sabar. Sifat terburu-buru. Beritahu suatu kebaikan nak cepat-cepat. Beritahu sesuatu azab dia cabar pula. Kalau ada tunjuk tunjuk. Mana-mana tunjuk. Ini perangai yang sebenarnya tidak baik. Benda tu ada pada manusia. Allah Ta'ala ciptakan manusia ni, dia ada dua nilai. Nilai baik ada, nilai buruk ada. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan yang ada pada diri kita. Dan kita minta Allah Ta'ala bagi kekuatan supaya nilai kebaikan tu yang kita boleh ikut dan kita boleh suburkan. Dalam diri manusia dia ada sifat, salah satu sifat terbaik, sifat ajalah. Sifat nak gopoh. Apa-apa nak cepat. Lebih-lebih lagi kalau kebaikan memang nak cepatlah. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dengan bersifat gopoh. Antaranya kita boleh lihat dalam ayat di awal surah Al-Isra. Muka surat 283. 283. Hari ini Alhamdulillah Ustaz Rushidan bersama kita, boleh buat present. Para jemaah yang tak sempat nak belik mushaf, boleh lihat pada paparan skrin komputer masing-masing. Itu pada ayat yang ke-11. Ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Tengok perkataan ajula. Dan manusia ni dia berdoa meminta supaya ditimpa kejahatan, sebagaimana dia berdoa supaya diberi kebaikan. Kenapa pula berdoa minta ditimpa kejahatan? Sebab dia mudah putus asa. Bila diuji sedikit, dah tak boleh nak berdepan dengan ujian. Itu yang kita lihat dalam situasi pandemik COVID-19. Ada kes-kes di mana ada orang yang sanggup bunuh diri, gantung diri sebagainya. Mereka minta supaya disegerakan keburukan. Kalau orang kafir yang tak beriman kepada dakwah Rasul, cabar Rasul itu supaya didatangkan azab. Sebagaimana mereka berdoa minta disegerakan kebaikan.
Dan sememangnya manusia itu Allah Ta'ala kata dia punya tabiatnya terburu-buru. Tu ajulah. Orang Kelantan kata belorak. Belorak tak demo. Belorak ni mana apa-apa tak boleh sabar. Apa-apa nak cepat. Itu perangai manusia yang kita sama-sama kena beringatlah supaya tidak merosakkan kehidupan kita dan orang lain. Kadang-kadang kita nak cepat. Dulu orang kata biar lambat asal selamat. Ramai orang tak setuju. Dia kata tak boleh ustaz. Bukan biar lambat selamat. Biar cepat asal selamat. Biar cepat asal selamat. Cepat tak apa asalkan selamat. Betul kata betul tak tahulah. Baik, antara ayat lain yang Allah Ta'ala sebut tentang sifat sebegini, antaranya kita boleh rujuk juga dalam surah Yunus. Kita masih ayat pertama. Ayat pertama nak beritahu manusia ni, dia ada sifat ajalah, sifat gopoh. Jadi, seorang lelaki kafir datang bertanya tentang azab, bertanya ni dengan maksud minta disegerakan. Itu kalau baca dalam tafsirnya begitu. Antaranya dalam surah Yunus ayat yang ke 11, ayat 11 juga. Muka surat 209 ya. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Dan kalaulah Allah Ta'ala beritahu, kalaulah Allah Ta'ala segerakan bagi manusia azab sengsara, azab siksaan yang mereka minta disegerakan. Kenapa pula minta disegerakan? Tadilah belorak lah. Tak sabar. Bila Rasul beri ancaman, kalau kamu begini-begini, kamu akan dapat azab, mereka pun minta supaya disegerakan. Seandainya Allah Ta'ala memenuhi permintaan mereka untuk disegerakan azab sengsara tu, sebagaimana mereka juga minta disegerakan nikmat kesenangan. Ini lebih kurang sama dengan ayat dalam surah Al-Isra' tadi. Allah Ta'ala beritahu kalau dia segerakan azab itu sebagaimana yang mereka kendaki, nescaya binasalah mereka. Laqudiya ilaih, habislah. Qudiya ni mana selesai, habis, tak ada dah. Mereka punya ajal, tempoh jangka hayat mereka di dunia dah berakhir. Lalu fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana, lalu kami biarkan. Nadharu maknanya natruku, kami biarkan, mana kami tidak hiraukan golongan yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Maksudnya orang-orang kafir yang tidak mengharapkan adanya hari pembalasan, kerana mereka berada dalam keadaan yang sesak, tuyan melampau, dalam keadaan mereka sudah ya'mahun, dah lemas dengan cara yang sesak. Wa idza massal insana ad-dur, ayat ni ada kaitan dengan kehidupan kita sampai sekarang ni. Apabila manusia itu ditimpa dengan kesusahan. Kita sekarang ni, kita ni susah sebab kita masih dalam pandemik COVID-19 yang masih begini keadaannya. Apa sikap manusia ni? Allah Ta'ala beritahu manusia ni bila ditimpa kesusahan, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Lalu dia berdoa, merayulah dia. Maksudnya meminta kepada Allah dalam segala keadaan, sama ada keadaan berbaring, ala jambin ni berbaring, ataupun duduk, ataupun berdiri, tak habis-habis berdoa. Falamma kashafna anhu durrahu, manakala apabila kami hapuskan kesusahan itu, masa susah berdoa supaya hilang kesusahan. Bila dihilangkan kesusahan, lalu marra. Apa marra? Dia terus bawa perangai lama dulu. Jadi perangai tak molek pula. Masa susah dulu bukan main ke berdoa minta begitu dan begini. Tetapi apabila hilang kesusahan, dia kembali kepada terus dengan sikap yang lama. Ka'allam yad'una ila durrim massah. Seakan-akan dia tidak pernah berdoa meminta kepada kami atas kesusahan yang pernah menimpanya. Ini sikap manusia yang kita kata mudah lupa daratan. Jenis orang tak khabar, jenis orang tak sedar diri. Bahasa kasarnya kata jenis manusia tak sedar diri. Ketika dia dalam kesusahan, ya Allah kami ni susah nak pergi ke masjid pun tak boleh begini-begini.
Tapi bukan semua ikhlas, ada yang tak ikhlas. Ketika Allah Ta'ala hilangkan kesusahan, dah ada peluang untuk ke masjid, dia tak pergi juga. Ya Allah, kami ni miskin, tak ada harta. Bila Allah Ta'ala bagi rezeki, tak ada pula dia nak buat kebajikan dengan rezeki yang diberikan kepadanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak terus kepada ayat yang kedua. Jadi orang yang bertanya tu sebenarnya tujuan dia bertanya untuk disegerakan azab. Mereka minta bertanya kepada Nabi tentang azab tu, minta dalam bentuk mengejek-ngejek kerana minta supaya azab tu disegerakan. Bahkan sampai berdoa pula. Bagi orang-orang kafir, tidak ada bagi mereka yang dapat menahan azab itu. Ini kita nak rujuk ayat dalam surah At-Tur. Surah At-Tur, muka surat 523. Tentang ayat ni saya pernah ditanyalah, ada yang bertanya, dia kata kenapa pula laisa lahu, tidak laisa lahum, lil kafirina laisa lahum, bagi orang-orang kafir tidak ada bagi mereka dafi'. Dafi' ni yang dapat sekat, dapat tahan azab tu. Jadi ayat ni nak faham kenapa lahu tidak lahum, ayat rujuk surah At-Tur bermula ayat yang ke-7. Inna azaba rabbika lawaqi'. Ada perkataan waqi', sama dengan ayat pertama surah Al-Ma'arij. Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ke-7 surah At-Tur, sesungguhnya azab Tuhan kamu itu waqi', tetap berlaku, pasti berlaku. Iaitu ma lahu, ma nafiyah, menyatakan tidak. Tidak ada hu tu kembali kepada azab. Tiadalah bagi azab itu seorang pun yang dapat dafi', yang dapat sekat tahan. Jadi jelas ayat ni, dhamir hu kembali kepada azab. Cuma dalam ayat 8 surah At-Tur tak dinyatakan kepada siapakah azab tu ditimpakan. Berbanding dengan ayat yang kedua, pun ada kalimah dafi', tapi di awal ayat dimulakan dengan lil kafirin. Jadi ada persamaan ya, kita lihat antara ayat ke-7 dan ke-8 surah At-Tur, ada persamaan dari segi jalan ceritanya dengan ayat 1 dan ayat 2 surah Al-Ma'arij. Itu diakhiri dengan kalimah waqi' dan juga dafi'. Bandingkan. Kalau tak sempat bandingkan sekarang ni, lepas ni boleh tengok. Waqi', dafi'. Surah At-Tur pun sama juga. Ayat 7, lawaqi', ayat ke-8, dafi'. Berakhir dengan kalimah yang sama. Jadi kita nak faham ayat Quran, kita kena tafsirkan Quran dengan ayat yang lain. Kalau ada persamaan ayat itulah. Baik. Jadi Allah Ta'ala beritahu tidak ada sesiapa yang dapat dafa'a, dapat sekat. Dapat tahan. Bila azab tu berlaku, kenalah. Nak mengelak memang tak boleh. Nak lari memang tak boleh. Lari pun kena juga. Lari kau tak lari serupa je, kena juga. Kemarin kita dikejutkan dengan berita, kita tengok berita daripada Afghanistan. Dikatakan bila Presiden Amerika menarik balik semua tentera-tentera dia di Afghanistan, menyebabkan kerajaan yang selama ni proksi dia US dah berundur. Katanya puak-puak Taliban mengambil alih kuasa politik di Afghanistan. Rakyat dia pun kelang kabut, pakat rukah, panjat habis. Kapal terbang bukannya rukah panjat lori, kereta api biasa kita lihat begitu. Sebab terlalu takut. Larilah mereka. Sebab apa? Sebab takut apa yang berlaku selepas ni lah. Baik. Kita manusia ni kalau kita takut sesuatu, mungkin takut kerana penyakit atau mungkin kerana takut mati, kita tidak akan dapat mengelak daripadanya apabila berlaku. Cuma hak kita elak tu cuma ikhtiar kita je lah. Kita mengambil atas hukum al-akhdhu bil asbabi, mengambil sebab-sebab untuk kita mengelak. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki berlaku, akan berlaku juga. Macam azab ni. Walaupun orang kafir tu cuba untuk mengelak, kalau nak kena juga, dia tak boleh lari. Apabila orang-orang munafik dalam kisah peperangan Uhud, memberi alasan tidak mahu menyertai peperangan Uhud. Sebab apa? Sebab nak elak daripada berlakunya kecederaan, kematian. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat seperti menyindir mereka. Kita lihat dalam surah Ali Imran. Mereka tidak mahu menyertai peperangan sebab nak mengelak kesakitan. Ialah bila berperang macam-macam lah. Kena senjata musuh, luka, patah sebagainya. Ataupun paling
kritikalnya matilah. Hak paling kemuncaknya mati. Ya. Allah Ta'ala beritahu dalam surah Ali Imran, Kul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke mana ni tak jumpa. Ya, jumpa dah. Ayat 168 muka surat 72. Muka surat 72. Ini dalam kisah peperangan Uhud. Sebab kita nak kaitkan dengan ayat kedua ni, mereka maknanya apa-apa bencana azab daripada Allah kita tak boleh nak elak. Waliya'lamal ladzina nafaqu, supaya tahulah orang-orang munafik yang lalu wakila lahum ta'alau, dikatakan kepada mereka ta'alau, marilah ke qatilu fi sabilillah, untuk kamu berjuang pada jalan Allah. Awidfa'u, ada kalimah dafa'a yadfa' tadi, idfa'u, ataupun kamu boleh menahan, maknanya boleh pertahankan diri kamu. Sama ada kamu pergi berperang, maka dengan cara tu kamu boleh idfa'u. Idfa'u mana boleh pertahankan diri, keluarga, harta benda kamu daripada serangan musuh dengan cara menyertai peperangan. Tujuannya untuk mengelak serangan musuh yang datang daripada kota Mekah. Lalu orang munafik jawab apa dia? Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalaulah kami faham adanya peperangan yang benar-benar berlaku, kami akan ikut. Ini banyaklah mereka punya helah dan alasannya. Sebab mereka takut mati. Maka Allah Ta'ala beritahu orang munafik ni, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka itu lebih dekat kepada kekufuran. Yawma idzin, pada hari berlakunya peperangan Uhud itu, mereka lebih dekat kepada kufur. Maka mereka lebih utama engkar perintah Rasul daripada patuh. Yang mereka jawab tadi, alasan tadi hanyalah yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Dalam hati lain, cakapnya lain. Kecek gulain, hok dalam perutnya orang-orang benda lain. Orang-orang pula dah. Maknanya yang terlintas dalam hati lain. Kita lihat ayat berikutnya. Alladzina qalu li ikhwanihim. Mereka ni orang-orang yang berkata kepada terhadap saudara-saudara mereka yang pergi berperang. Padahal mereka ni waqa'adu, sedangkan mereka sendiri duduk. Maksud duduk tak ikut berperang, mereka duduk di rumah. Kata mereka, lau ata'una ma qutilu, tu hak-hak pergi perang tu, kalau pak-pak tu ikut kami, taat kepada kami, dengar pendapat kami, ikut cadangan kami, jangan ke medan peperangan, duduk di rumah ni. Duduk di rumah. Kata mereka yang munafik ni, ma qutilu, tidaklah mereka tu dibunuh. Kononnya nak selamat ni duduk di rumah. Nak selamat duduk di rumah, jangan pergi berperang. Sedangkan mereka tahu berperang fi sabilillah tu perintah Allah dan Rasulnya. Lalu Allah Ta'ala cabar mereka, Allah Ta'ala suruh Nabi beritahu untuk cabar mereka. Kul, katakan kepada mereka ya Muhammad, fadra'u. Fadra'u mana fadfa'u. Kalaulah kamu boleh tahan, boleh sekat, boleh elak, boleh hindarkan akan kematian daripada kamu, cubalah buat. Fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Jika demikian, kalau kamu boleh elak, boleh hindarlah. Walaupun mereka tak pergi berperang sebab takut mati, duduk di rumah, kalau datang malaikat malakul maut cabut nyawa, mati juga. Baik. Kita dah ada ikhtiar untuk tidak kurangkan kadar risiko jangkitan. Kadang-kadang setengah orang tu dia kata dia duduk rumah, tak gimana, tapi tiba-tiba tak sihat, demam, kemudian buat swab test, tiba-tiba positif juga. Itulah kita kata, itulah pentingnya kita ikhtiar, tapi yang lebih utama adalah tawakal kita kepada Allah. Ikhtiar tu ikhtiarlah, tapi tawakal tu lebih penting. Tawakal dan sentiasa berdoa supaya apa-apa perkara yang buruk tidak menimpa kita. Baik, kembali kepada ayat kita dalam surah Al-Ma'arij. Jadi untuk orang-orang kafir, mereka tak ada peluang untuk terlepas sebab tak ada sesiapa yang dapat dapat sekat azab itu. Azab itu akan menimpa mereka. Minallahi dzil ma'arij. Azab itu datangnya daripada Allah.
yang mempunyai tempat-tempat naik. Antaranya kita nak lihat beberapa tafsiran yang disebut oleh para ulama dalam tafsiran ayat ini. Ali bin Abi Talha berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya Ma'arij adalah tempat-tempat naik. Tempat-tempat naik. Ma'arij dia jamak daripada Mi'raj. Kita kan biasa kita dengar kalau bulan Rajab adanya satu peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi SAW, iaitu hadithah Al-Isra'i wal Mi'raj, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mi'raj merujuk kepada naik. Araja ya'ruj. Artinya kata Ibnu Abbas iaitu memiliki ketinggian dan keutamaan. Ma'arij mana memiliki ketinggian dan keutamaan. Mujahid berkata yang mempunyai tempat-tempat tinggi, iaitu tingkatan-tingkatan langit. Kemudian daripada Qatadah, dia berkata lafaz ta'ruju naik artinya pergi ke atas. Naik merujuk daripada bawah ke atas. Itu dari segi bahasanya begitu. Kalau bila dikatakan naik, kita fahamlah naik itu daripada tahta ila fuq, daripada bawah ke atas. Kalau turun daripada atas ke bawah. Itu dari segi uruf bahasanya begitu. Kemudian dalam tafsiran lain-lain ada ulama yang menyebut baik al-ulu wal azamah, ketinggian dan keagungan. Kerana ditafsirkan kalimah Ma'arij ini dengan ayat 15 surah Ghafir. Kalian nak rujuk dalam surah Ghafir ayat yang berbunyi rafi'ud darajat dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Surah Ghafir surah yang ke-40. Surah yang ke-40. Selepas surah Az-Zubar. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Surah yang kedua. Rafi'ud darajat. Allah Ta'ala dialah yang maha tinggi darjatnya. Rafi' dia memiliki ketinggian darjat. Dialah Dzul Arsy yang mempunyai arash, yang melambangkan keagungan kekuasaannya. Itu di antara tafsiran yang menyebut tentang kalimah Ma'arij, iaitu Rafi' dia memiliki tinggi pada darjatnya. Kemudian ayat berikutnya. Ta'arujul malaikatu warruh fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Naiklah. Ta'aruju mana naiklah. Malaikat. Ar-ruh. Ruh di sini Jibril. Ya. Ruh ni salah satu gelaran untuk Jibril. Antaranya Ruhul Qudus pun untuk Jibril. Ar-Ruhul Amin pun untuk Jibril. Di sini ruh di sini adalah Jibril. Ya. Dalam konteks ayat ni lah. Sama seperti ayat yang kita baca tentang malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar iaitu tanazzalul malaikatu war-ruh. Turunnya malaikat dan juga ruh-ruh di sini merujuk kepada Jibril. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Di akhir surah An-Naba. Pada hari di mana berdirinya malaikat dan juga Jibril. Ruh merujuk kepada malaikat Jibril. Tapi ada juga ruh yang lebih kuat, rajih. Ia dengan maksud ruh-ruh ni ruh nyawa lah. Seperti dalam surah Al-Isra' wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Ini ayat yang ayat yang ke-85 surah Al-Isra' muka surat 290. Kalimah ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Banyak bila kita cari perkataan ruh saja dalam Quran kita akan jumpa ada lebih kurang 10 ayat yang menyentuh tentang perkataan roh. Mereka bertanya kepada kamu tentang roh, katakanlah roh itu daripada urusan Tuhanku. Jadi roh di sini adalah roh nyawa lah, yuh yang menjadi sebab manusia hidup. Bukan roh dengan maksud malaikat. Tapi dalam ayat surah Al-Ma'arij
iaitu ayat yang keempat. Ruh di sini dengan maksud Jibril alaihissalam. Kenapa dinamakan ataupun digelar Jibril itu dengan ruh? Kerana tugas dia menurunkan wahyu, menurunkan kalamullah. Wahyu Allah, kalamullah ni adalah ruh bagi jiwa dalaman manusia. Ruh. Quran itu adalah ruh. Kalau kita kata jasad kita ni tak boleh hidup sebab nyawa kita tak ada, orang tu dah mati. Sama juga orang yang tak ada dalam jiwa dia Quran, orang yang, macam orang kafir lah, orang tak beriman, orang tak belajar Quran, maka seolah-olah jiwa dia tidak hidup sebab tidak ada ruh. Jadi sebab itu ruh disebut juga untuk Jibril sebab tugas dia menurunkan ayat-ayat Allah, kalamullah yang menjadi ruh bagi kehidupan jiwa dalaman manusia. Itu para jemaah boleh rujuk dalam ayat di akhir surah Asy-Syura, muka surat 489. Masih tentang kalimah ruh. Cuma kita tak nak bincang ruh secara panjang lebar, itu cerita lain. Ni cuma kita nak kaitkan ruh dengan maksud Jibril di sini. Ruh juga dengan maksud yang menjadikan dalaman kita hidup. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ruh min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad, Al-Quran itu sebagai ruh. Sebagai ruh. Tapi bukan ruh untuk hidup jasad lah, untuk dalaman kita. Jasad ni yang lain. Sebab bila dicabut nyawa kita, malaikat maut cabut, semua kita akan mati. Orang yang hafal Quran pun, walaupun Quran tu ada dalam hati dia, maknanya ruh Quran tu ada, dia tetap mati juga. Sebab itu melibatkan jasad. Tapi ruh yang dimaksudkan di sini Quran yang menjadikan hidupnya hati, jantung hati dia tu, qalbun nuraniyah, itu hidup hati. Al-Quran yang menjadi ruh yang menghidupkan hati, jantung hati dengan perintah daripada Allah. Asalnya Nabi sendiri pun tidak tahu. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau ya Muhammad asalnya tak tahu apa itu kitab atau iman sebab belum diwahyukan. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan Quran itu sebagai nuran, cahaya. Maksudnya mata hati manusia dapat melihat jalan kehidupan untuk mereka ke akhirat apabila mereka mendapat ruh daripada Al-Quran. Baik, kita kembali kepada ayat yang kita bincang hari ini, ayat keempat, ruh dengan maksud Jibril. Iaitu ruh dengan maksud Al-Quran dalam surah Asy-Syura. Dalam tempoh yang naik itu dalam tempoh selama 50,000 tahun. Yakni ketika hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abbas, katanya dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Maksudnya sehari di sana sama dengan 50,000 tahun, itu merujuk kepada tempoh di akhirat nanti yang sangat lama. Sangat lama. Tapi lama ni dia bersifat apa dia? Relatif. Macam mana bahasa sekarang? Relatif ni maknanya orang yang berdosa, orang yang kafir, orang yang fasik, mereka akan merasai sangat-sangat lama dan lama. Tetapi tidak begitu bagi orang-orang yang beriman. Ada riwayat lain yang menyebut, antaranya disebut oleh Muhammad bin Ishaq, "Law sara banu Adam min ad-dunya ila mawdi' al-'arash lasaru 50,000 sanah min sini ad-dunya." Kalaulah katanya seorang anak Adam berjalan daripada alam dunia ke tempat Arash, nescaya perjalanannya selama 50,000 tahun dengan kiraan tahun-tahun dunia. Merujuk kepada luasnya alam ni, sangat luas. Kalau kita belajar ilmu sains tentang astronomi, ilmu sains yang mengkaji angkasa lepas, bagaimana saintis-saintis menemui planet-planet yang ada di angkasa lepas, ataupun macam apa dia ya. Dia kata planet ni sangat jauh. Alam semesta kita ni Allah Ta'ala ciptakan ada berjuta-juta galaksi. Dalam setiap galaksi tu ada berjuta-juta bintang. Planet bumi ni salah satu planet yang terdapat dalam sistem solar. Sistem solar dia punya paksinya matahari, the sun, dan kelilingnya ada banyak planet yang lain. Itu baru satu sistem dalam galaksi yang disebut galaksi Bima Sakti.
Kalau budak-budak sekolah, cikgu-cikgu sains tahulah. Yang disebut sebagai Milky Way. Itu baru satu sistem yang ada dalam galaksi, sistem solar, dalam galaksi Bima Sakti. Di luar galaksi Bima Sakti, banyak lagi galaksi-galaksi lain berjuta. Dalam banyak-banyak bintang apa ni dekat matahari. Kita pun tak boleh nak fikirlah sejauh mana, seluas mana alam semesta yang Allah Ta'ala ciptakan. La haula wala quwata illa billah. Kita tak ada kekuatan, tak ada kemampuan untuk akal kita jangkau memikirkannya. Sebab tak siapa nak memikir tu, tak siapa. Bumi ni, planet bumi ni, kalau kita nak bandingkan, saya ada satu buku je. Buku tentang Al-I'jaz Al-Ilmi yang ada fil Quranil Karim. Alam semesta, kita punya space kita ni, kalau kita nak bandingkan dengan planet-planet yang lain, kita nak bandingkan dengan matahari, berapa ribu kali saiz saiz bumi baru sama dengan matahari. Di sana ada lagi bintang-bintang yang saiznya berjuta kali ganda daripada matahari. Allah Ta'ala bersumpah dalam Quran, was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnah. Itu tentang bintang juga, planet yang ada di langit. Allah Ta'ala bersumpah dalam Quran, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Bintang juga. Nak ayat alam semesta ni sangat luas. Selain daripada bumi, banyak lagi planet lain, bintang-bintang yang lain. Luas. Jadi bila ada ayat ni sebut, malaikat dan Jibril naik, tempohnya 50,000 tahun, sangat lama. Ikrimah juga menyebut, ni kalau kita belajar dalam tafsir Ma'thur, dia sebut banyak tokoh-tokoh ulama tafsir di zaman terawal, zaman tabi'in, seperti Qatadah, Mujahid, Ibnu Abbas, Hasan Basri, termasuk Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ni anak kepada Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Abu Jahal ni kita tahulah dia ni kafir, tapi anak dia Islam. Dan anak dia ni menjadi salah seorang anak murid kepada Ibnu Abbas. Itu yang menariknya. Ikrimah ni belajar dengan Ibnu Abbas. Banyak dalam tafsir dinukilkan pendapat Ikrimah. Kata Ikrimah, dalam sehari keadaannya 50,000 tahun, merujuk kepada hari kiamat nantilah. Hari kiamat nanti. Yakni Allah Ta'ala jadikan, ni ada pendapat lain yang disebut oleh Ali bin Abi Talhah juga daripada Ibn Abbas. Yakni Allah Ta'ala menjadikan hari kiamat bagaikan 50,000 tahun untuk orang-orang kafir. Allah Ta'ala jadikan hari kiamat nanti terasa lama seperti 50,000 tahun untuk orang-orang kafir. Lama lah 50,000 tahun. Kita jangan keliru, ada setengah ayat sebut 1000 tahun. Seperti ayat dalam surah As-Sajdah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Surah As-Sajdah, muka surah 415. Muka surah 415 ayat yang kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Ta'ala menguruskan urusan dari langit. Allah Ta'ala mentadbir makhluk-makhluknya, melaksanakan perintahnya dari langit ke bumi. Perintah itu daripada langit ke bumi. Kemudian urusan perintah itu summa ya'ruju. Ada kalimah ya'ruju, naik juga. Seperti dalam ayat kelima surah Al-Ma'arij tadi, ada pun kalimah ta'ruju, naik. Summa ya'ruju ilaihi. Kemudianlah naik kepadanya. Fi yaumin, pada sehari yang tempuhnya al-fasanah. Kana miqdaruhu alfasanatin. Ni sebut 1000 tahun. Ayat yang kita baca dalam surah Al-Ma'arij sebut 50,000 tahun. Apa dia punya perbezaannya? Maka adalah uraiannya yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang merujuk kepada 1000 tahun tu, 1000 tahun dia kata itu yang urusan di dunia. 50 tu di akhirat. Wallahu alam lah, itu tafsiran ulama. Ada satu lagi dalam surah Al-Haji, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
Surah Al-Haji satu lagi tentang tempoh 1000 tahun ni. Tapi surah Al-Haji tu kalau tak silap, kalau tengok tafsir, rasanya merujuk kepada hari kiamat juga. Maknanya masa tu dia bersifat relatif. Muka surat 338. 338, type 338, ayat 47. Muka surat atas sekali. Ya, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka meminta kepadamu ya Muhammad supaya disegerakan azab. Walan yukhlifallahu wa'dah. Allah Ta'ala tidak mungkiri janjinya. Maksudnya kena sabarlah sampai masa azab tu akan datang juga. Wa inna yawman 'inda rabbika, dan sesungguhnya satu hari daripada hari-hari azab. Merujuk kepada azab. Hari-hari manusia diazab di hari akhirat nantilah. Di sisi Tuhanmu menyamai 1000 tahun yang kamu hitung. Maknanya panjang. Tempoh sehari di sana lama. Kalau sehari sana serupa dengan 1000 tahun di dunia, ish lamanya. Kita sekarang ni kalau ikut tempoh tahun Masihi, kita baru tahun 2021, mana baru tahun 2000. Baru masuk 2021 tahun. Kalau di akhirat 2000 ni baru 2 hari. Kalau ikut dengan nisbah ni lah, sehari sama dengan 1000. Itu sehari 1000. Adapun hak 50,000 tahun tadi, hak tu perkiraan kata Ibn Abbas merujuk kepada Allah Ta'ala jadikan orang kafir selama 50,000 tahun. Itu dia punya rasanya begitu lama. Baik. Menarik untuk kita lihat 50,000 tahun. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya berhubung dengan balasan azab di akhirat bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Khususnya zakat zakat unta, kambing, lembu. Jadi Ustaz Rusdan boleh taik perkataan ma min sahib. Ma min sahib Allah. Ma min sahibin ibil ke apa? Lupa nak tanda hadis tu. Sekejap. Oh, tak terlupa nak itu. Matan tu dah jumpa dah, lupa nak salin. Jumpa dia tu. Ma min sahib ibil. Kalau boleh scroll lagi, ada hadis yang lebih panjang lagi. Ma min sahib ibil wala bakar wala ghanam. Tiadalah seorang yang memiliki unta atau lembu atau kambing. Kemudian orang yang memilikinya la yuaddi zakatah, tak menunaikan zakatnya. Ini masalah orang tak bayar zakat. Pero lembu, pero kambing, kalau negara Arab unta lah, tak bayar zakat. Tak, bukan hadis ni, hadis lain. La yuaddi zakatah, tak menunaikan zakat kecuali dia datang di hari kiamat. Itu tak lengkap lagi hadis tu. Ma min sahib la yuaddi zakatah. Ada dalam Sahih Muslim. Betul lah tu. Dia datang di hari kiamat lebih besar lagi. Dia punya unta, lembu, kambing itu lebih besar daripada saiznya di dunia, bahkan lebih gemuk. Ada tanduk. Maka tuan punya lembu, kambing, unta yang tidak bayar zakat, dia akan ditanduk oleh binatang-binatang tadi. Kalau kambing tanduk lah. Ataupun watatuhu watatauhu, tatau ni dipijak. Lembu, kambing, unta akan pijak tuan-tuan dia yang tak bayar zakat. Kullama nafidat ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Setiap kali dah habis dah. Kalau kita kata lembu lah, tempat kita ni ramai banyak orang pelihara lembu. Kalau lembu hok dia pelihara tu 100 ekor, kena bayar zakat lah. Sebab zakat lembu dia 30 ekor, kalau kambing 40, dia tak bayar zakat. Maka semua 100 ekor lembu dia tu akan datang di hari kiamat, akan pijak dia, pijak, habis dah. Semua dah pijak. Maka hok mula-mula pijak tadi, pijak pula kali kedua, second round, pusing yang kedua pula. Tu Nabi kata adat alaihi. Hok mula-mula pijak tadi, pijak lagi. Jadi sakit semua lah. Tak habis-habis sakit tu, makan sakit berterusan, terus dipijak. Berapa lama tempoh tu Nabi kata fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ada tak di bawah tu lafaz lain, dia tak ada tambah lagi tu. Dalam hadis ni ada disebut 50 alfasana.
hadis dalam Sahih Muslim. Kalau mungkin riwayat imam lain mungkin tak ada lafaz tu. Dia ada sebut ni. Mana tuan punya unta, lembu, kambing diseksa begitu, dipijak dan digigit oleh binatang-binatang yang mereka tak bayar zakat tu selama tempoh 50,000 tahun. 50,000 tahun hatta yura sabiluhu. Hatta yura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian ditunjukkan jalan akhirnya sama ada orang tu ke syurga atau ke neraka. Hadis ni menunjukkan siksaan ini bukan berlaku dari neraka. Belum masuk neraka lagi dari seksa tu. Ini dahsyat orang tak bayar zakat. Dia hadis ni banyak sebenarnya. Ada satu matan lain tentang orang yang tak bayar zakat emas perak. Macam ni juga. Ni orang tak bayar zakat binatang ternakan. Lembu, kambing, unta akan pijak mereka, akan gigit mereka. Kemudian bila dah habis, pijak lagi, kekoh lagi, gigit lagi. Dan tempohnya bukan sekejap. Dalam hadis Sahih Muslim sebut 50,000 tahun. Ada seorang lelaki bernama Al-Amiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Ketika kata Abu Hurairah, dia bersama dengan seorang lelaki nama Abu Umar, datanglah seorang lelaki daripada kabilah Bani Amir yang disebut sebagai Al-Amiri. Jadi Al-Amiri ni dia banyak pelihara lembu, kambing, unta. Dia pun ceritalah gini-gini. Akhirnya Abu Hurairah ingatkan kepada dia, nak kata mu jangan tidak bayar zakat. Mu kena bayar zakat unta dan binatang ternakan. Sebab nanti dia akan pijak kamu kalau kamu tak tunaikan zakatnya. Lalu Abu Hurairah ulang perkataan itu menyebabkan Al-Amir ini berubah muka dia. Berubah takut. Sebab seperti satu ancaman yang keras. Dia kata, mu kena beringat, mu tak bayar zakat. Saya esok binatang yang mu perah ni akan pijak kamu, akan kekoh kamu, akan gigit kamu. Kekoh pula dah gigit kamu, pijak kamu, gigit kamu. Bukannya 2-3 hari, bukannya sebentar, 50,000 tahun. Lalu sesungguhnya pada hari kiamat dia datang dalam bentuk yang banyak gemuk kuat dilemparkan kepadanya unta di padang datar yang luas lalu unta itu menginjak atau memijak dengan kaki. Apabila unta yang terakhir telah melaluinya dah pijak dah. Kalau unta kita kata ada 100 hengkota, mana 100 dah pijak, maka datang unta yang mula-mula sekali untuk second round, pusing yang kedua. Pusing yang kedua, pijak lagi. Begitu juga kalau lembu pun gitu juga. Kambing kalau dia tidak bayar zakat lah. Kalau tidak ditunaikan zakat. Dan siksaan itu berlaku dalam tempoh yang kadangnya 50,000 tahun. Lama 50,000 tahun memang lama lah. Dan akhirnya Nabi kata baulah sabilu ditunjukkan jalan imma ilal jannah wa imma ilan nar, sama ada ke syurga ke neraka. Bila di akhir tu Nabi kata ilal jannah wa imma ilan nar, fahamlah kita orang tu diseksa dengan cara digigit oleh binatang dia tak bayar zakat ni sebelum ke neraka lagi. Sebelum ke neraka lagi dah azab tu. Neraka tu cerita lain pula. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Maknanya akhirat kita tak boleh nak ukur dia punya alam setawa mana. Dia tak sama dengan alam dunia. Dia punya tempoh masa pun lama. Maknanya dia punya dimensi alam tu dah berubah. Kita kena faham. Kita duduk di alam dunia, dimensi alam kita begini. Ada pokok, ada binatang, ada manusia, ada air, bukit. Di akhirat nanti kita bayangkan sebelah alam tak boleh. Sebab kita belum berada di alam tu. Tapi ianya berbeza dengan alam dunia dan apa yang berlaku di dia lebih kepada alam yang penuh dengan kesusahan. Yang Allah Taala sebut dalam Quran, orang yang abrani ditakut wa yakhafuna yawman syarruhu mustatira.
wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka pada suatu hari yang keburukan tu tersebar luas, semua orang ditimpa kesusahan. Ini termasuklah kesusahan orang yang tidak menunaikan zakat binatang ternakan tu dia akan gigit untuk tempoh yang lama selama 50,000 tahun. Semoga menjadi suatu tazkirah peringatan untuk kita semua, khususnya orang kita kampung pera lembu banyak, kambing banyak, apatah lagi kalau diniatkan untuk dijadikan perniagaan, pera banyak untuk nego, itu dia kena bayar zakat perniagaan. Tapi kalau dia pera untuk dia sahaja, tiba-tiba binatang tu membiak, yalah binatang dia membiak kan. Mula-mula pera 3-4 ekor aja kambing. Dah bui makan semua, ada rupuk banyaknya, biak. Jadi 40-50. Jangan lupa untuk bayar zakat. Untuk tunaikan zakat. Kalau tak bayar zakat, susah nanti di akhirat. Wallahu alam, masa pun dah tamat. InsyaAllah ada soalan boleh tanya. Tak ada soalan, alhamdulillah, boleh berhenti awal. Assalamualaikum Ustaz. Ya, apa ni Puan Amani? Puan Amani. Dari mana ni? Puan dari daripada Pasir Tumbuh. Sini ya, Pasir Tumbuh. Ya, silakan. Saya nak bertanya, ada seseorang tu dia ada pera burung. Pera burung. Jadi burung tu sebagai sebahagian daripada pendapatan dia lah. Pera banyak lah untuk jual. Untuk jual. Jadi perlu keluar zakat ke, dan macam mana kalau perlu keluar zakat, macam mana dia punya zakat tu? Tu kalau dia pera untuk niaga tu dia tak panggil zakat dalam bentuk zakat al-mawashi ataupun zakat al-an'am, bukan zakat binatang ternakan, sebab burung dia tak termasuk binatang ternakan. Binatang ternakan ni binatang yang berkaki empat. Berkaki empat. Ayam pun tak termasuk binatang ternakan. Cuma kalau orang tu pera ayam banyak untuk bisnes, dia termasuk dalam kategori dipanggil zakat at-tijarah, zakat al-urud wat-tijarah, zakat perniagaan. Jadi sama juga kalau burung ada pera tu banyak dan memang dia niat dia pera ni untuk bisnes, untuk nego, untuk jual dan dia dapat untung, jika keuntungan daripada perniagaan tu dia punya nisab dia tu dah sampai nisab, maknanya untung yang banyak lah. Perniagaan besar memang kena bayar zakat lah. Atas nama zakat perniagaan. Bukan zakat binatang ternakan. Okey. Dia punya nisab dia tu berapa boleh Ustaz beritahu tak? Zakat perniagaan dia bergantung kepada harga semasa emas. Itu kena rujuk, Puan Amani kena rujuk di pejabat majlis agama lah kalau di Kota Baru ni. Sebab dia berubah. Saya tak boleh nak beritahu, dia berubah. Macam kalau zakat wang pendapatan, saya tahu hak terbaru ni, tahun ni, lebih kurang 22,000. Mana sesiapa yang memiliki 22,000 ringgit Malaysia dalam simpanan dia dan cukup dia punya haulnya, maka wajib zakat lah. Jadi zakat perniagaan pun lebih kurang gitu sebab dia merujuk kepada harga semasa kadar emas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Mana satunya? Cikgu Sofia dulu ya. Saya bisa kejap lah. Gini Ustaz. Dalam Quran ni ada dia sebut perkataan para malaikat ni lah. Ya. Bila dia sebut malaikat ni Ustaz, adakah dia termasuk Jibril, Mikail semua sekali lah, ataupun Jibril ni khusus untuk sebut ar-ruh, cuba seperti ayat lah ni, ar-ruh tu ni Jibril. Ataupun kemudian bila kita jumpa baca ayat Quran, bila sebut para malaikat, Jibril masuk ada tu juga ke? Wallahu a'lam Ustaz. Dia penggunaan kalimah malaikat dalam Quran ni dia ada bentuk yang umum, ada bentuk yang khusus. Ada bentuk yang umum yang khusus. Cuma apabila didatangkan dengan kalimah malak, dia lebih kepada sifat yang khusus atas fungsi malaikat. Dia lebih kepada kata sifat. Contohnya bila Allah Ta'ala sebut malaikat yang mencabut nyawa tu adalah malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Itu khusus kerana merujuk pada tugas dia.
Ataupun malaikat yang mengawasi manusia yang disebut ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiadalah manusia melafazkan satu perkataan melainkan ada bersamanya raqib dan atid, merujuk kepada sifat malaikat yang bersama kita sentiasa. Itu yang khusus. Ada yang Allah Taala sebut dengan umum, contohnya hafazah ayat 60 surah Al-An'am, wa yursilu alaikum hafazah. Allah Taala menghantar kepada kamu malaikat-malaikat penjaga. Boleh rujuk ayat 60 surah Al-An'am, hafazah. Ataupun dalam ayat yang ke-11 surah Ar-Ra'du, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ayat ke-11 surah Ar-Ra'du. Ini umum, malaikat secara umum. Bagi manusia ada mu'aqibat. Mu'aqibat ni malaikat-malaikat yang sentiasa bertugas mengawasi manusia depannya, belakangnya, di mana dia menjaga manusia dengan perintah Allah. Jadi ada malaikat yang jaga. Jadi secara umum ada disebut malak umum. Kemudian hafazah, kemudian muaqibat. Kalau yang disebut namanya secara khusus seperti dalam surah Baqarah, orang-orang Yahudi ni sangat memusuhi malaikat Jibril. Maka Allah Taala sebut nama Jibril secara khusus. Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah siapa dia orang yang berani bermusuh dengan Jibril. Allah Taala cabar golongan Yahudi. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Kemudian juga disebut dalam ayat lain yang selepasnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Siapakah yang menjadi musuh bagi Allah? Merujuk kepada orang kafir lah yang bermusuh dengan Allah. Wa malaikatihi, para malaikatnya, itu umum. Wa rusulihi, rasul-rasulnya, itu di kalangan manusia. Kemudian secara khusus, wa Jibril, malaikat Jibril, wa Mikal, malaikat Mikail, khusus. Jadi kita boleh faham nama malaikat disebut secara umum khusus berdasarkan siyaqul ayah. Nama tu dibawa dalam ayat tu sendiri. Jadi kadang-kadang disebut nama, kadang-kadang tak disebut, cuma disebut kata sifat, kata kerja. Hak ni raqib, atid. Hak tu yang dalam kubur soal orang mati munkar, nakir. Namanya begitu. Kemudian yang mengawasi kita muaqibat, hafazah. Begitu. Yang tugas-tugas khusus Israfil, itu tugas dia meniup sangkakala. Dah begitulah. Dan seterusnya. Wallah. Assalamualaikum Ustaz. Saya tadi Ustaz tanya. Ustaz, saya tadi. Apa ni? Azam Zakaria apa ni? Ya, silakan puan. Puan dulu. Ustaz, semalam tiada kesempatan saya nak tanya mengenai hadis kan? Nama apa puan ni? Ya? Puan dari mana? Kuala Lipis. Kuala Lipis, Pahang ya. Mengenai dengan dalil dengan hadis ni lah. Macam kita yang kurang ilmu ni, kita cuma tahu daripada riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Yang lain-lain tak tahu. Jadi macam mana kita nak tahu sesuatu dalil tu, satu hadis tu sahih ke tidak kan? Contoh macam kita biasa buat dulu-dululah bulan Rejab, bulan Sa'ban semua. Tiba-tiba bila kita dah amal-amalkan, tiba-tiba sekarang ni kata semuanya palsu. Jadi macam mana kita nak tahu benda tu sahih ke tidak? Itu je soalan saya. Ya. Baik, itu lupa nak tanya puan dari Kuala Lipis tadi. Terima kasih kepada yang bertanya, panjang penjawapan bagi soalan ni. Kita nak tahu sesuatu amalan tu sah atau tidak. Sebenarnya ulama-ulama kita khususnya dalam bidang disiplin ilmu hadis dah membuat penyusunan untuk kita ketahui apa yang sahih, apa yang tidak sahih berdasarkan kaedah yang disebut ilmu menilai perawi. Ilmu menilai perawi itu dipanggil ilmu al-jarhu wa ta'dil. Itu kerja ulama lah, bukan kerja kita. Maka terhasillah antara kitab-kitab yang para ulama susun, contohnya Ibnul Jauzi menyusun kitab Al-Mawdu'at, Al-Imam As-Suyuti Al-Lali Al-Masnu'ah fil Ahadith Al-Mawdu'ah, menghimpunkan koleksi hadis-hadis maudhu'. Ataupun kalau tidak maudhu' pun itu hadis yang palsu, katakanlah hadis yang sangat-sangat lemah sanadnya kerana tidak cukup syarat untuk diangkat menjadi hadis yang hasan atau yang sahih, maka dia punya kaedah ataupun disiplin tu dah disebut oleh
para ulama dalam ilmu yang disebut ilmu mustalah hadis. Itu para ulama mengkajinya. Kita orang awam ni mungkin tak mampulah. Cuma kita membaca apa yang kajian yang mereka buat dalam bidang, kita kata bidang naqdur ruwah, mengkritik perawi-perawi. Jadi apabila kita mengetahui sesuatu amalan yang kita buat itu tidak sahih ataupun tidak layak untuk dinisbahkan kepada Nabi SAW berdasarkan kajian ulama, jadi kalau boleh kita berhentilah. Kalau kita tak tahu tak apa, tidak maafkan. Kita berhenti sebab kita beramal untuk ikut apa yang Nabi ajar. Jadi cara nak tahu ialah kita kena membaca kajian-kajian ulama. Contohnya dalam soalan yang Puan bagikan tadi, tentang kelebihan-kelebihan beramal. Antara kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Munziri, kitab At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib. Menghimpunkan hadis-hadis yang memberikan galakan dan amaran. Cuma dalam kitab tu, sebab Imam Munziri dia punya kaedah dia agak tasahul, longgar, jadi ada hadis-hadis yang dia kumpul banyaklah, dia ambil daripada Sahih Bukhari Muslim, ada Sunan Tirmizi, ada dalam Abu Daud pun ada, dalam Muwatta Imam Malik ada, dalam At-Tabarani ada, dalam Musnad Al-Bazzar pun ada. Banyak dalam pelbagai kitab dia ambil. Jadi hadis tu bercampur, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Maka datanglah ulama terkemudian menyusunnya ataupun mengkajinya semula. Antara yang saya tahunya adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian terkemudian ialah Dr. Yusuf Qardawi dalam Al-Muntaqa min At-Targhib wa Tarhib. Jadi bila kita nak baca kitab tu, kita kena refer balik kepada kajian ulama yang menilainya berdasarkan itu. Sebab masa Al-Munziri susun, dia ada metodologi dia, metod. Susunnya begini. Kemudian ulama terkemudian dia menilainya kembali atas metodnya begini. Jadi kita orang awam ni kita kena bertanya kepada orang yang arif tentang bidang tu. Kadang-kadang setengah ustaz pun tak erti benda ni. Betul tuan, saya akui ada rakan-rakan saya sendiri. Saya pun sebenarnya bukan mendalami sangat sebab saya bukan bidang hadis, saya bidang syariah. Tapi kita belajar jugalah. Tapi asas tu kita belajar, kita tahu. Walaupun kita tidak dapat mendalami sebagaimana rakan-rakan kita yang lebih hebat, yang tahu boleh biasa dengan kitab-kitab perawi-perawi seperti Tahdzibut Tahdzib oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, Mizanul I'tidal oleh Imam Az-Zahabi, ataupun At-Tahdzib fi Asma'ir Rijal oleh Imam Al-Mizi. Dia orang tu lebih mahir lah berbanding dengan kita, tapi sebenarnya kita tahu dia punya metodnya macam ni. Cuma kita kena belajarlah sikit, kita orang awam ni, kaedah-kaedah asas yang perlu kita ketahui. Antaranya saya cadangkan para jemaah cari kitab Al-Manar Al-Munif baina as-sahih wad-dha'if. Al-Manar Al-Munif baina as-sahih wad-dha'if. Kitab Al-Manar Al-Munif ni kitab yang disusun oleh Imam Ibn Al-Qayyim untuk kita kenal kaedah-kaedah yang ulama susun hadis yang sahih, yang tidak sahih. Dan kitab tu telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Saya tak ingat penerbitnya siapa, PTS ke apa. Dah ada. Dia ada jual di kedai-kedai buku. Al-Manarul Munif antara sahih dan dhaif oleh Ibn Al-Qayyim tu adalah. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Kita dapat pendedahan untuk kita faham situasi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, salam. Silakan. Ni sekarang ni memang mudah orang nak cari duit. Maknanya papar video dalam YouTube. Orang subscribe berapa juta dapat orang subscribe, maka dibayar oleh YouTube kan. Sehingga saya diberitahu ada yang pendapatan sehingga 15,000 sebulan pun ada. Rezeki dia lah tu. Dengan masalahnya tak tahu je, ni umum je. Masalahnya di papar tu adalah video yang maki hamun orang, kata-kata merapu. Benda-benda yang tak elok lah. Benda tak elok lah. Apa itu komen Ustaz, pendapatan macam tu? Yelah, dia buat video-video yang kita kata sensasi lah. Sensasi yang ada isi-isi yang negatif. Kadang-kadang nak melaga-lagakan orang, mencetuskan provokasi.
Ya, Tapi Ustaz. tiba-tiba bila ada peminat dan ada orang yang like dia punya video, so dia dapat view yang banyak. Kemudian bila view banyak, YouTube bayar kepada dia. Kalau begitulah cara dia, saya mengatakan rezeki dia dapat tu rezeki yang syubhah. Syubhah. Mungkin ada video dia sebahagian tu elok, baik. Mungkin ada seneng rakaman video ini dia upload tu yang tak baik. Ada hak baik, ada tak baik. Maka bila bercampur dengan perkara begitu, maka dia mendapat rezeki yang syubhah. Jadi kita kata sepatutnya dia orang tak berbuat begitulah. Tak berbuat begitu. Dia syubhah ni dia hampir kepada haram lah. Sebab dia buat sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang boleh kita kata mencetuskan unsur-unsur yang negatif, melaga-lagakan orang, menyebabkan sama-sama kita berbalah, menaruh sangkaan buruk. Itulah kita pun sedih. Kadang-kadang kita tengok ada setengah penceramah. Dia berceramah bukan nak sampaikan ilmu, tapi lebih kepada nak melaga-lagakan orang, nak mencari kelemahan orang, nak mendedahkan keburukan orang. Tak, kita tak nak serang peribadi. Kita jujur ikhlas, kita mengajak agama, kita sampaikan apa yang Allah Taala beritahu, yang Rasulnya beritahu, yang para ulama jelaskan, cukup. Ya, Kita jangan sentuh peribadi orang tak ni. Masing-masing orang tu kalau dia buat silap, kita tegur dia secara umum. Kita bukan serang peribadi, kita tegur dia kata buat silap. Kalau dia boleh timalah. Kalau tak boleh timur tu urusan dia. Tapi kita tak boleh kritik secara kita kata yang boleh menyebabkan bukan keadaan tu bertambah baik, kritikan kita menyebabkan keadaan tu bertambah buruk. Itu tak boleh. Itu dia salah dengan hikmah dalam dakwah. Tapi sebenarnya YouTube ni dah menyebabkan satu fitnah berlaku bila disalahgunakan. YouTube tu tak salah. Yang salahnya kita yang menggunakannya. Bila kita guna salah, jadi menyebabkan kesan buruk itu lebih banyak. Itu Ustaz. Ada orang yang cari duit macam tu, dia tanggung di hadapan Allah. Dia dapat duit dengan cara dia buat kerja yang tidak baik. Allah Ta'ala akan persoalkan. Salah satu soalan yang Allah Ta'ala akan tanya, harta yang kamu dapat tu min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Daripada mana kamu usahakan, kamu dapat cara ni. Lalu dia kata, ya Allah, aku dapat dengan cara aku uploadkan video begini. Allah Ta'ala sedia mengetahui, membuat benda-benda tak elok, tak molek, orang ikut, orang tengok, orang dengar, mau dapat duit, maka rezeki kamu tu Allah Ta'ala kata dia tidak redai dengan cara tu. Kemudian ditanya ke mana dibelanjakan. Jadi nasihat saya bagi orang buat kerja begini, bertakwalah kepada Allah. Sebab dia bila video tu dalam YouTube, kalau dia tak delete, dia tak padamkan, berapa banyak dia dapat dosa atas keburukan yang tersebar melalui video yang dia buat tu. Kalau menimbulkan provokasi, sangkaan buruk, benci-membenci, lagilah impaknya sangat besar. Wallahualam. Boleh satu lagi Ustaz? Ya, silakan. Kita dah lewat dah ni. Sikit lagi. Nak tanya sebenarnya. Tapi banyak orang lain. Jadi saya teringat dulu ada cikgu kampung, dia baca tafsir Al-Baidawi. Tafsir ni tafsir lama, dah tak baca dah sekarang. Jadi teringat satu kisah, Nabi Musa dan pengikut dia tersesat dalam perjalanan, rasanya tengah padang pasir berapa puluh tahun tu? 40 tahun. 40 tahun kan? Jadi diceritakan, dia nak tahu cerita sebenar, kebetulan ke atau memang Allah Ta'ala takdir macam tu. Diceritakan dia ni nak berperang dengan musuh. Jadi masa Nabi Musa tu ada abid yang amat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musuh Nabi Musa tu tahu abid ni apabila berdoa diterima oleh Allah Taala. Masa tu juga gitu, masa hampirnya dengan Allah Taala, ada takarrubnya. Jadi panjang pula cerita saya ni. Jadi kita dalam cerita tu. Jadi Nabi Musa pergilah berjumpa abid tadi meminta abid tu supaya saya lupa nama abid tu siapa. Tak tahulah cerita ni Israiliyat ke. Jadi dia minta abid tu supaya berdoa Nabi Musa ni sesat di tengah jalan. Dia tak mahu berjumpa dengan tentera Nabi Musa. Dia takut kot. Jadi abid tadi menolak tawaran tersebut. Dia kata macam mana aku nak berdoa seorang Nabi. Jadi mereka pun balik. Dia datang kali kedua. Macam tu juga jawapannya. Tak diterima oleh abid tadi. Jadi mereka fikir lama-lama jumpa dengan isteri abid tu tadi. Jadi ditawarkan kepada isteri tadi dengan harta benda gini-gini. Maklumlah orang perempuan kan. Tapi tidaklah semua dengan harta ni. Jadi tertariklah si isteri abid tadi dengan tawaran tentera musuh Nabi Musa tadi. Jadi terima. Jadi pun
isteri Abid tadi maknanya pujuklah pujuk si Abid supaya terima tawaran ni sebab dah dibagi dah harta benda kita gini-gini. Dia kata hanya berdoa untuk Nabi Musa sesat di tengah jalan sahaja, bukannya untuk nak membunuh menyakiti Nabi Musa. Jadi Abid tadi terimalah tawaran tadi. Dia terima tawaran tu bukanlah kerana harta tapi oleh kerana isteri kan. Biasalah kita dengan isteri kan asyik mengada je kan. Tak apa lagi ni Encik Waki, tak apalah, saya akan rujuk balik kisah tu. Dia sebenarnya kisah Bani Israel dan Nabi Musa tersesat tu ada dalam surah Al-Maidah. Kisahnya bermula daripada ayat 20 hingga ayat 26. Memang dalam Quran sebut begitulah. Arba'ina sanah yatihuna fil ard, 40 tahun mereka tersesat di tempat tu. Cuma kisah di sebalik itu kita kena rujuk balik kesahihannya, sebab sebahagian kitab-kitab tafsir menyebutnya, kita nak pastikan adakah ia kisah yang sahih ataupun sebahagian daripada riwayat Israiliyat. Tu kita bimbang. Takut Israiliyat yang mungkin betul, mungkin tak betul. Ada dua lagi. Tetap kita kena rujuk baliklah untuk sebab pastikan. Si Abid tadi mati juga sebab apabila dia berdoa, Allah Ta'ala terima dan dia tu mati dibelit oleh lidahnya sendiri. Jadi dia mati dalam kekufuran. Gitu saya nak tahu nak tasih cerita tu. Betul. Kalau nanti kita akan rujuk balik. Dari segi kesahihan kita akan rujuk balik. Sebab cerita-cerita begini memang cukup banyak dalam sebahagian kita tak tafsir. Cuma kalau rujuk dalam macam contoh tafsir Baydawi tu dia ringkas ya. Baydawi ni dia hanya banyak tafsir dari segi bahasa saja. Dia tak panjang sangat macam Jalalain juga. Dia kena rujuk kepada kitab lebih tebal periwayatan macam Tabari, mungkin Qurtubi, Ibnu Katsir, lebih besar yang ada rujukan dalil dan kemudian melihat kepada apa tahqiq semakan semula para ulama tentang sanad dalam riwayat tu. Adakah ia sesuatu yang sahih ataupun boleh jadi ia adalah cerita-cerita dari kalangan ahlul kitab. Sebab ada sahabat-sahabat setengah dia diambil daripada seperti Ka'ab al-Ahbar. Ni seorang pendeta Yahudi yang masyhur di Madinah. Jadi dia yang banyak bawa cerita-cerita zaman dulu. Jadi cerita tu boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Dalam dua lagi. Jadi kita beri setakat tu, masa pun dah lewat. Saya ada kelas hari ni, hari Selasa. Dari kat pukul 8 dah. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sambung ke ayat berikutnya esok. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.